Gegar ke Biro Bai. Assalamualaikum dan apa khabar kat korang semua. So ni aku tak tahu video yang keberapa. So aku seorang-seorang, but then nak screen salam kat korang banyak. Dia rindu kat korang. But then hari ni special sebab kontroversi segment. So aku yang cover. So kontroversi siapa aku nak cover pada hari ini? Adalah seorang gegar seorang brother ni, nama dia Reinhard Sinaga ataupun nama penuh dia Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga yang berasal daripada Indonesia, dan dia dilahirkan pada 19 Februari 1983. Kau tahu tak apa persamaan dia dengan aku? Nama dia Reinhard. Lepas tu yang paling close pula dilahirkan pada 19 Februari, which is sama hari lahir aku. Bye. So this guy sangat-sangat famous seluruh dunia sebab dia merupakan rapist yang paling hebat, menggebarkan London ataupun Britain. Ya, Britain ni telah tersebar pada tahun 2020 di mana beliau telah memperkosa lebih kurang 159 kesalahan, dan 136 kesalahan itu adalah melibatkan kes rogol pemuda yang berlaku di Manchester, England. Dan dia juga telah disabitkan dengan 44 kesalahan serangan seksual. Wow. Dan dia ni boleh dikatakan seorang pemuda yang pintar, kerana pada ketika dia kes ni berlaku, di antara pada tahun 2015 dan 2017 kes ni happens. Masa tu dia tengah belajar. Aku tak silap aku, dia ambil 2 degree di University of Manchester. Sebelum tu dia dah belajar dekat University of Indonesia, University of Leeds juga. Ada 2 universiti dia belajar pada 2015 dan 2017 tu. Dan yang peliknya, this guy dia nampak macam biasa, manusia pula, macam lelaki biasa, macam aku, macam korang semua, di mana dia tak nampak seorang lelaki yang boleh menyebabkan kes jenayah. Okay? So korang nak tahu macam mana modus operandi jenayah yang dilakukan olehnya seperti ini. Jom. Modus operandinya, aku nak cakap benda ni simple tak simple ke. Korang boleh tengok kat mana aku boleh share. Dia sangat biasa buat benda ni, sebab benda ni dah macam rutin harian dia. But then kawan-kawan dia tak tahu tau, kawan-kawan baik dekat universiti dia tak tahu yang dia suka melakukan perkara ni. Dan for your information, Renat ni mempunyai everything. Apa yang dia nak semua ada, which is kewangan tu bukan masalah dia lah. Dan tempat tinggal yang dia tinggal tu memang berdekatan dengan pub apa semua dekat Manchester tu. And then modus operandi dia akan lepak dekat bawah rumah dia, which is dekat dengan pub. Kat situ ada pub biasa dan pub gay juga dekat bawah tu. Lepas tu dia akan macam menunggu, buat macam main phone apa semua. And then kalau dia tengok ada lelaki yang macam tengah mabuk ataupun tengah berpelesiran seorang-seorang, dia akan tegur dan akan bersembang, dan dia akan ramah dengan that guy. Lepas tu seterusnya dia akan bawa ke apartment yang berdekatan dengan pub tadi, dan dia akan ajak macam lepak, minum apa semua. So korang boleh tangkap macam mana dia punya
konsep dia akan macam contohnya dia akan bagi trust dulu dekat mangsa-mangsa dia ni. Contohnya kalau orang ada masalah dengan bateri, tak ada bateri nak habis apa semua, cakap kau boleh charge phone dekat aku punya bilik, ataupun kau nak lepak bilik aku sekejap tak, aku ada boleh lepak minum-minum apa semua. So masa tu bila masuk ke dalam bilik apartment dia akan apa orang cakap, biasalah orang datang bilik apa semua, dia akan bagi minuman apa semua. Tapi mangsa-mangsa dia ni adalah tak tahu dalam minuman tu ada apa. Dia ingat just minuman biasa seperti vodka apa semua, yang biasa saja apa semua, minuman keras apa semua macam tu. Tetapi di dalam minuman tu dia dah campur dengan sejenis dadah yang sangat hebat. So seramai 195 lelaki yang telah menjadi korban Renat Sinaga ni. So dadah yang berbahaya itu dikhawatiri adalah dadah sejenis cecair, bukan kristal ke apa semua, sebab dimasukkan dalam air yang mudah larut, yang di mana dadah ni sebenarnya kalau di kalangan remaja ramai yang mengenali dadah ni. Dadah ni yang dinamakan GHB ataupun G-Water, dan dicampur ke dalam alkohol. So sangat-sangat berbahaya bila seseorang yang tidak mengetahui ada kadar dadah di dalam minuman, dia akan terus menyebabkan anda tidak mengetahui apa yang akan terjadi. So tengah-tengah dah hayal apa semua, mangsa ni apa semua, dia akan merakam rakaman apa yang dia buat kepada mangsa-mangsa dia ni, dengan ada yang dia memperkosa, ada dia just hanya membuat perkara-perkara yang dia suka lah. Dia nampak seperti lelaki biasa yang menyukai wanita, dan juga dia ada lembut sikit lah. Dan dikhawatiri juga mungkin mempunyai masalah mental. Tetapi kalau mempunyai masalah mental, perincian sepanjang dia punya persidangan daripada tahun 2018 ke 2020, sepanjang 4 persidangan mahkamah dilakukan, tidak menampakkan beliau ni mempunyai masalah mental. Ia hanya sebab pengakuan daripada Reinhardt sendiri, dia mengatakan kejadian ni berlaku sesama suka di antara mangsa dan juga dia. So pergi balik kepada modus operandi tadi, di mana dia telah merakam video apa yang dia lakukan itu dengan pelbagai angle, bukan satu angle saja, ada 1, 2, 3 kamera. Kerana didapati di dalam apartmen beliau mempunyai beberapa telefon bimbit kepunyaan diri dia dan juga kepunyaan mangsa. Dan yang pelik je, kebanyakan mangsa-mangsa ni dia tak tahu yang mereka ni telah diperkosa apabila satu kes yang berlaku apabila dah nak jadikan cerita, Reinhardt Sinaga ni telah ditangkap apabila dia kantoi mempunyai video-video dan juga rakaman-rakaman ni apabila beliau telah melakukan pergaduhan di dalam apartmen dia, dan dia juga telah dipukul oleh seorang lelaki ni, dan lelaki itu telah membuat laporan polis, dan polis telah menggeledah masuk ke dalam rumah tu dan mendapati mempunyai berbagai barang hak milik mangsa-mangsa sebelum ni, dan dipercayai barang-barang ini dijadikan sebagai trofi. Setiap kali mangsa dia yang dia melakukan perkosaan, dia akan dapatkan walaupun sedikit barang daripada mangsa itu. Selain pada barang kepunyaan mangsa, video itu merupakan trofi kepada beliau.
Sebenarnya aku sangat frust dengan mamat ni sebab dia manipulate. Kebanyakan masa-masa dia heterosexual, di mana dia telah manipulate lelaki ini dan menjadi mangsa dia di dalam keadaan tidak sedar. Dan aku boleh katakan mamat ni seorang yang coward sebab kalau aku memang aku akan marah dan aku akan trauma. Dan kebanyakan masa-masa yang terlibat ni semua kebanyakan tak tahu kan. So diorang tahu selepas satu kejadian tu apabila dihubungi oleh pegawai polis, dan mereka tahu dan mereka sangat terkejut apabila melihat video-video mereka tu, dan mereka trauma dan mereka diberi kaunseling oleh institusi agensi tersebut. Selepas itu kes ini dijalankan selama beberapa tahun sehinggalah awal 2020 baru-baru ini si Renat Sinaga dijatuhkan hukuman. So Renat Sinaga ni dia kes dia baru je dihangatkan pada awal tahun 2020, walaupun kes ni dah berlangsung pada tahun 2015 ke 2017. 2017 tu dia kena tangkap. So sampai 2020 baru orang ramai tahu. So mengikut reporter yang ditugaskan khas daripada Indonesia ke London pada waktu tu, dia mengatakan Rehat Sinaga ni seorang yang sangat baik dan dia macam relax untuk menjalankan segala sepanjang perbicaraan tu. So dia tidak menyalahkan sesiapa. Sebaliknya dia mengatakan kejadian hal ini, kenapa dia melakukan hal ini adalah suka sama suka. Dan mengikut teori aku, aku tak pastilah macam mana institusi agensi perhakiman di sana, iaitu di London, dijalankan, bagaimana dia melihat dari segi pelbagai pandangan. Sebab hukuman ni sangat berat yang diterima oleh Renat Sinaga. Katanya setiap kes dan dijatuhkan seperti seumur hidup dipenjarakan. So dia mempunyai peluang yang cerah untuk menjadi orang yang biasa, untuk berjaya sebab dia seorang pelajar yang pintar dan juga sekarang tengah belajar ambil master. Dan aku rasa mungkin dia ada peluang, patut diberi peluang kalau dilihat daripada pelbagai pandangan. Tetapi kalau kita lihat dari segi perhakiman yang sangat lama tu, aku rasa mereka melihat dari segi angle kan. Bapak Renat Sinaga ni, dia selepas perbicaraan berlangsung, selepas perhakiman dijatuhkan, dia ada mengatakan kepada media bahawa apa yang dijatuhkan hukuman kepada anaknya memang bertepatan ataupun berpadanan dengan apa yang dia buat. Dan ibu dia pula mengatakan kepada Sunday Times bahawa berkemungkinan mangsa yang terakhir itu hanya membuat cerita, mengatakan anak dia itu adalah seorang yang gay. Dan kami daripada keluarga yang baik-baik, daripada keluarga yang sangat patuh pada agama Kristian, dan dia merupakan anak saya, dia cakap. So
So Reinhard Sinaga ni merupakan anak yang baik kepada ibu bapa dia, kepada keluarga dia, dan juga aku percaya dia baik kepada kawan-kawan dia. So that end of the story. Sekarang ni Reinhard tengah menjalani hukuman dia di penjara di England, hukuman penjara seumur hidup. So I wish Reinhard Sinaga dia dalam keadaan sihat, dan juga dia punya mangsa-mangsa yang diperlakukan oleh Reinhard Sinaga di dalam keadaan yang stabil dan boleh menempuhi hidup seperti biasa. Kepada anda semua dekat luar, kalau rasa anda mempunyai permasalahan seperti ini, ataupun anda dirakamkan, ataupun mempunyai kawan-kawan yang suka merakamkan, boleh membuat laporan di pejabat polis, kerana kes ini bukan kes yang simple-simple. Okey, untuk hari ini sahaja daripada saya. Assalamualaikum.